Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini yang kita sambung mengenai bab hakul jaril wal wasiyati bihi. Hak di mana kita berjiran, bila kita berjiran, dan kita dipesan untuk diwasiatkan bagaimana kitanya menjaga hak-hak dengan jiran ini. Ini yang di antara perkara yang kita kena jaga dalam hidup kita, untuk kita tidak melakukan perkara yang menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Bila kita hidup ni, jangan kita hidup fikir diri kita saja, jangan. Tetapi kita kena fikir juga jiran tetangga kita. Dan juga kita kena sentiasa tahu bagaimana kita dengan jiran kita, bagaimana kita, hak kita untuk kita tunaikan pada jiran kita ini. Sebab jiran kita ni dia ada hak-hak tersendiri yang disusun dalam agama. Hari ni kita sambung tajuk ni lah, bab hak berjiran. Jiran ada hak, dia panggil demikian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ni hadis yang kita sebut, dalil yang kita baca pada pengajian yang sudahnya. Itu dalil Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana kena jaga hak kita dengan jiran. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menjadikan diri kamu hamba kepada Allah. Jangan kamu syirik kepada Allah sikit sekalipun. Kemudian wabil walidaini ihsana. Lepas jaga Allah, yang kedua pada diri kitanya, kedua ibu bapa mesti berbuat ihsan. Itu dua, tanggungjawab yang kedua dipanggil. Yang ketiga wabizil qurba, dan kepada yang kena buat ihsan ni pada siapa? Yang pertama pada ibu bapa. Yang kedua wabizil qurba, kepada adik-beradik, orang yang dekat dengan diri kita. Kemudian siapa lagi kita kena buat yang baik pada mereka sebut? Wal yatama, pada anak yatim. Anak yatim yang ketiga. Kemudian yang keempat wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini Allah Subhanahu wa taala pesan kita kena buat ihsan pada mereka tersebut. Siapa lagi? Wal jarizil qurba, dan yang keempat kita kena berbuat baik. Yang kelima, kena berbuat ihsan pada jiran-jiran yang qurba, jiran-jiran yang dekat. Siapa dia yang dekat ni? Adik-beradik, jiran yang dekat dengan diri kita, mak saudara kita, pak saudara kita. Ni jiran yang wal jarizil qurba. Tak. Satu lagi wal jaril junubi, dan juga jiran-jiran yang jauh. Jiran-jiran yang jauh maksudnya siapa? Dia tak ada pertalian darah dengan kita, tapi dia jiran kita. Dia tak ada pertalian, dia bukan sepupu sepapak kita pun, tapi dia ni jiran kita. Siapa lagi yang kita kena berbuat baik pada mereka? Wasahibi bil jambi, dan juga yang rakan-rakan yang dekat dengan diri kita, rakan-rakan atau pejabat dengan kita. Wasahibi bil jambi, maknanya kawan-kawan seperjuangan.
bahasa kita demikian. Kawan-kawan satu pejabat, kawan-kawan yang duduk dengan dekat-dekat dengan diri kita ni, yang sama-sama bekerja dengan diri kita. Jangan buat khianat pada mereka. Wasahibi bil jambi. Kemudian siapa lagi? Wa banis sabil. Dan juga orang-orang yang dalam permusafiran. Orang yang hidup dalam keadaan bergerak mencari ilmu. Ni dipanggil orang yang kamu kena buat ihsan pada mereka. Siapa lagi kamu kena buat ihsan pada mereka? Wa ma malakat aymanukum. Dan juga hamba sahaya milik tangan kanan kamu. Wa ma malakat aymanukum. Dan juga hamba-hamba kamu. Zaman kita ni, di tempat kita ni tak adalah hamba, tapi kalau di Amerika, di sebelah Afrika tu ada lagi hamba dipanggil. Zaman kita ni tak ada ke orang yang jadi hamba? Ada, cuma bukan di tempat kita. Tempat kita ni yang ada dipanggil orang gaji. Orang gaji yang kita gaji dia, tu bukan hamba. Tapi yang disebut ni wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba yang kamu miliki sebelah tangan kanan kamu. Maksudnya apa dia? Hamba ni kamu boleh gauli dia. Dia ada hamba yang tuan dia boleh gauli, ataupun dia boleh, bila hamba tersebut dapat zuriat kerana digauli tadi, anak tu anak dia, bukannya anak pada hamba sebut. Hamba ni tetap hamba lah. Dia tetap hamba dan dia tidak dianggap isteri, tidak dianggap isteri. Tu dipanggil wa ma malakat aymanukum. Ni yang dinamakan dengan hamba-hamba yang sebelah tangan kanan kamu. Tu cara Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan demikian. Kamu kena buat baik pada orang yang demikian. Kemudian kita baca hadis-hadis dalam perbincangan kita dahulu. Kita sebut beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kitanya terhadap berbuat baik pada jiran ini. Kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima lah. Dulu kita baca, minggu yang lepas kita baca sampai hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini kita sebut hadis yang kelima. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'ul jar jarahu an yaghrish qashiyatan fi jidari. Summa yaqul Abu Hurairah ma li arakum anha mu'ridina wallah la armiyanna biha baina aknafikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang jiran itu melarang jiran yang lain untuk menancapkan kayu di dindingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu bila kamu berjiran, kamu jangan larang jiran kamu buat dinding. Katakanlah ada jiran dia nak buat dinding di antara rumah dia dengan rumah jiran. Dengan rumah jiran. Jadi dia nak buat dinding, jangan kamu larang. Jangan kamu laranglah untuk mengukuh atap dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kamu hak di antara hak jiran ni, kadang-kadang dia nak buat dinding di antara rumah kamu dengan rumah dia. Orang berkelahi dalam bab ni. Kan kadang-kadang bila dibuat dinding tu, buat pagar misal contohnya. Pagar di antara rumah orang ni dengan rumah orang ni. Ni kebiasaan. Yang menyebabkan pagar tu mesti design pagar rumah jiran, bukan design rumah kita. Yang menyebabkan kita pun kata, saya tak setuju lah kalau kamu buat dinding. Tak setuju, jangan. Rasulullah kata bukan begitu. Bila berjiran, kalau dia nak buat pagar, nak buat dinding, kamu jangan larang dia. Biar benarkan dia. Kerana apa dia? Kerana dengan demikian akan menjadikan diri kamu dengan dia tu semakin rapat kekuatan. Walaupun nampak ada dinding, ada halangan pagar, tapi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mengukuhkan hati kamu di antara kamu dengan dia. Kamu tak menyakitkan dia, dia pun tak menyakitkan kamu. Dia ada kesan yang baik lepas pada dia lakukan perkara demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yamna jaru jarahu an yaghriza khashyatan fi jidari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, janganlah jiran ni melarang jiran
Jiran yang satu lagi, bila dia nak buat dinding, design dia ke dan sebagainya, itu hak dia lah. Kamu tak boleh kamu kata tak, saya nak larangkan, saya ada hak untuk saya, bahagian saya ni sendiri. Kan kalau buat dinding tu mesti tegak begitu. Buat pagar, misal contohnya pagar di antara rumah kita dengan rumah sebelah, tentulah dia akan tegak, sebelah kita pun kena, sebelah dia pun ada. Dia akan jadi demikian. Yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut jangan kamu larang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mengapa kamu saya lihat tampaknya menentang daripada sunnah, peraturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, summa yaqul Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridina wallah la armiyanna biha baina aktafikum. Rasulullah sallallahu Abu Hurairah disebut, mengapa kamu saya lihat nampak menentang daripada sunnah, peraturan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Allah, dan demi Allah nescaya akan saya lemparkan sunnah itu antara bahu-bahu kamu. Maksudnya saya terpaksa untuk diterimanya sekalipun tampak berat untuk dilakukan. Itu cara, maksudnya ada di kalangan sahabat-sahabat ni, dia tak boleh terima bila berlaku perbalahan dengan jiran, bila berlaku pertengkaran dengan jiran soal yang disebut dengan dinding tadi. Lalu Abu Hurairah tanya, kenapa kamu ni payah sangat nak terima nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kalaulah nasihat Nabi itu diletakkan di atas bahu saya pun saya akan terima walaupun dia berat. Beratlah pada diri kita kan. Kadang-kadang jiran ni dia letak dinding tu naik pagar ataupun dinding tu tinggi dia naik. Jadi demikian yang menyebabkan kita terhalang sebelah sana. Angin sebelah sana tu tak sampai sebelah rumah kita. Pun ada juga jadi demikian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata kamu jangan larang. Sahabat, bila sahabat nampak berat hadis ni, sahabat-sahabat rasa berat Rasulullah. Lalu Abu Hurairah kata, kenapa kamu nampak berat nak terima apa yang diajar oleh Rasulullah? Demi Allah, saya ni kalaulah apa pun yang dibebankan di belakang saya akan pikulnya. Maknanya benda tersebut benda berat dalam hidup kita bila kita berjiran. Bila kita berjiran ni kita rasa berat lah. Berat kadang-kadang rumah sebelah tu nampak rumah kita, dalam rumah kita, yang menyebabkan kita nak buat macam mana ni. Ini menyebabkan kadang-kadang dia pun sebab tak kena, dia nampak, kita nampak dalam rumah dia, dalam rumah dia tersebut, yang menyebabkan macam mana nak buat dinding. Bila nak buat dinding ataupun nak buat pagar menghalang pandangan tadi, yang jadi menyebabkan kita tak berapa setuju, dia akan jadi demikian. Lalu Abu Hurairah kata, jangan berat, jangan buat tak setuju, kamu kena belajar untuk menerimanya dengan tenang dan lapang di kamu. Kemudian daripada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, dia sebut, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Ini hadis yang jelas juga. Hadis yang cerita tentang Rasulullah sebut, siapa-siapa di kalangan kamu yang beriman pada Allah dan juga beriman pada hari akhirat di kalangan kamu, fala yu'zi jarah, maka jangan dia buat khianat pada jiran dia, jangan dia menyakitkan jiran dia. Kalau kamu beriman lah, kalau kamu tak beriman, maknanya kamu akan sakitkan hati jiran kamu. Tapi kalau kamu beriman, kamu tak akan sakitkan hati jiran kamu. Beriman pada Allah, Allah gunakan dengan kalimah, siapa yang beriman pada Allah dan juga beriman dengan hari akhirat, tahu ada hari pembalasan. Rasulullah gunakan demikian, nak suruh tanda dalam hidup kita ni, jangan sekali-kali kita buat khianat pada jiran. Siapa yang buat khianat pada jiran, tanda dia tak beriman pada Allah dan tak beriman dengan hari akhirat. Jiran ni kan, Allah sampai tahap demikian, Allah letak jiran, Rasulullah letak jiran tu kedudukan dia besar sehingga kan
sama di antara beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat. Kan takutnya kita ni buat khianat pada jiran, kita menyakitkan jiran, dan menyakitkan jiran fala yu'zi digunakan dengan kalimah jangan sekali-kali kamu menyakitkan. Itu cara demikian. Jangan kamu menyusahkan, jangan kamu fala yu'zi ni jangan kamu menyebabkan jiran kita ni jadi sedih kerana kita, susah kerana kita. Ni fala yu'zi. Fala yu'zi ni maknanya jangan sekali-kali kamu menyusahkan dia, jangan kamu menyakitkan dia, jangan sampai dia sedih kerana kamu, jangan sampai peringkat dia ni ni dipanggil fala yu'zi. Jangan sekali-kali kamu menyakitkan mereka tersebut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tetamu. Dua, diajar demikian. Tetamu mesti dimuliakan. Sama kedudukan dengan jiran tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang kedua, siapa-siapa yang beriman dengan Allah, beriman pada Allah dan juga beriman pada hari akhirat, dia jangan dia tak memuliakan tetamu, jangan. Tapi dia kena memuliakan tetamu. Tetamu datang tu kena adalah cara kemuliaan kita dengan tetamu. Jangan kita biarkan tetamu begitu saja, jangan menyusahkan tetamu dan sebagainya, jangan. Bila tetamu ada, kita kena muliakan dia, hidang makanan, siapkan cara kita, adab kita dengan tetamu. Falyukrim dhaifah. Kena ingat, tetamu ni mendatangkan pahala dalam diri kita. Bila datang je tetamu, maknanya datanglah pahala dalam hidup kita. Bila tetamu datang tu, jangan kita tengok je tetamu, datang pula nak menyusah lah tu, muka sama je datang, tak ada orang lain yang datang. Ni pun ada juga di kita. Kadang-kadang kita mula fikir, bila tetamu datang tu, Allah nak kena masak apalah pula, nak kena siapkan apalah pula. Kita akan jadi demikian pada diri kita. Islam dia tak nak demikian. Islam dia nak dalam hidup kita, bila tetamu datang, bayang terus syurga Allah untuk diri kita. Bayang terus pada diri kita ni apa dia? Pahala-pahala yang banyak yang Allah sediakan untuk diri kita. Kita kan, kalau tetamu datang, kita dah nak tidur, tetamu datang. Tetamu datang, Allah rasa berat je tubuh badan kita. Boleh tak datang besok? Kita nak suruh tetamu datang, tapi datang besok lah. Jangan mengganggu kita waktu tersebut. Ini menyebabkan akhirnya kita, kalau tetamu datang pun acuh tak acuh je kita. Tambah-tambah tetamu tu tak dikenali. Kadang-kadang rumah kita, tetamu datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita pun sebut, tuan tak ada, kita sebut demikian. Padahal kita tuannya, kita sebut tuan tak ada, kita sebut demikian. Ni maknanya, kita tak tahu tetamu tu datang siapa, tak tahu. Boleh jadi malaikat, tak tahu. Boleh jadi syaitan pun tak tahu. Tapi dalam keadaan macam tu, Islam diajar muliakan tetamu. Diajar demikian pada diri kita. Falyukrim dhaifah, cakap lemah lembut. Kalau kita nak sebut tak ada tuan dia dalam rumah, suami tak ada dalam rumah, misal contohnya, maknanya di waktu ini tak ada orang lelaki dalam rumah, itu lain pada diri kita. Tapi kita tetap memuliakan mereka. Kemudian yang tiga, Rasulullah sebut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mana-mana orang yang beriman pada Allah dan juga beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat ni maknanya hari kematian, hari kita dalam kubur, hari kita di mahsyar, hari kita dipanggil titian sirat. Tu hari akhirat panggil. Falyaqul khairan aw liyaskut. Rasulullah kata, bercakaplah benda-benda yang baik je. Kalau kamu tak boleh bercakap benda yang baik, kamu diam. Diam lebih baik daripada kamu bercakap dalam keadaan yang dalam keadaan kamu falyakul khairan ni, cakap benda yang baik daripada diri kamu. Aw liyaskut, ataupun kamu diam daripada diri kamu ni. Itu pun tak apa juga pada diri kamu demikian dalam hidup kamu. Muttafaqun alaih. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula sebut perkara wa an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari.
Ini sambungan hadis tadi lah. Hadis tadi pun sebut beriman dengan Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dalam riwayat yang lain sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang beriman pada Allah dan juga hari akhirat, falyuhsin ila jari, hendaklah dia berbuat baik pada jiran dia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah, beriman pada Allah dan juga hari akhirat, maka muliakanlah tetamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita tentang mengenai bagaimana keimanan dalam hidup kita kepada Allah dan juga hari akhirat. 3 benda ni akan berlaku dalam hidup kita. Orang yang beriman pada Allah dan beriman dengan hari akhirat, dia mesti dalam hidup dia tak menyakitkan jiran. Kemudian mesti dalam hidup dia memuliakan tetamu. Dan mesti dalam hidup dia bercakap benda-benda yang baik je. Kalau tak ada benda yang baik, diamlah. Lebih baik daripada kita sibuk bercakap benda-benda yang tak membawa kebaikan pada diri kita ini sendiri. Liyaskut, kita diam. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyuhuma uhdi, qala ila aqrabihima minka baban. Ini hadis menarik juga ni. Cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, aku tanya Rasulullah, inna li jaraini, aku ni ada 2 jiran. Dua-dua, sebelah kanan, sebelah kiri. Tiba-tiba ada barang satu je. Barang satu je. Di waktu ini nak kongsi tak boleh, nak bagi 2 tak boleh. Kemudian ayyuhuma uhdi, di antara 2 ni, kanan kiri ni, misal contohnya, satu barang je, nak bagi pada siapa? Kita kata nak bagi pada siapa? Ni kita akan tertanya-tanya juga. Sebab dua-dua ni baik. Dua-dua ni jiran kita. Kita nak, dua-dua ni, katakanlah dia ni, dua-dua ni sepupu kita. Dua-dua ni dekat dengan diri kita. Lalu kita nak buat macam mana? Barang satu je, nak bagi pada siapa di waktu ini? Ni hadis ni pun bagus juga ni. Lalu Rasulullah ajar pada kita. Rasulullah kata, ila aqrabihima minka baban. Rasulullah kata, kepada yang paling dekat dengan rumah kamu, pintu dia, pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mana paling dekat pintu? Kebetulan kita duduk rumah teres, misal contohnya, teres kanan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu ukurlah pintu mana yang paling dekat. Sebelah kanan ke sebelah kiri, mudahnya. Yang paling dekat itulah jiran yang paling dekat dengan diri kamu. Yang itulah yang selayaknya kamu bantu dia, kamu tolong dia, kamu bagi pada dia. Allahu Akbar. Sampai begitu sekali. Maknanya Islam ni dia detailkan pada kita ni supaya kita ni tak keliru dalam kita berjiran. Kita tak keliru dalam keadaan kita berjiran. Ni kadang-kadang kalau kita duduk rumah flat, rumah teres, pangsepuri dan sebagainya, jiran sebelah kanan, sebelah kiri sama-sama jauh, sama-sama. Kebetulan kanan pun jauh pintu dia, kiri pun jauh, nak buat macam mana? Kemudian ulama-ulama kata, tengok mana banyak seliparnya pula. Tengok mana ramai dalam keluarga dia pula. Keluarga tersebut, keluarga sebelah kanan ke sebelah kiri yang ramai. Yang ramai itulah kamu kena tolong. Itu cara demikian. Kita akan tanya, ada juga pintu sama jauh. Rasulullah nak buat macam mana? Tengok siapa yang paling ramai pula dalam berjiran ini sendiri. Kita kena tahulah dalam jiran kita ni. Ini penyelesaian agama lah. Agama nak suruh kita tak keliru dalam urusan yang demikian. Kalau ramai itu, kata-kata sama ramai juga Ustaz. Katakanlah ada juga orang kata sama ramai Ustaz. Lalu ulama kata, siapa yang lebih tua dibandingkan dengan yang jiran kamu? Siapa yang lebih tua lagi? Tua di antara
jiran kanan ke jiran kiri yang lebih tua. Yang tua tu kena didahului. Dah lah pintu sama. Lepas tu anak beranak pula sama. Sama. Kemudian ditanya lagi, macam mana kalau sama di kalangan mereka? Kemudian kita kata, bagi yang disebut dengan yang paling tua di antara jiran. Ada yang jawab, dia kata, sama tua pula. Macam contohnya, nak buat macam mana kalau sama tua? Lepas tu alim ulama jawab, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Tu sampai tahap demikian. Siapa yang paling banyak hafalan Quran di antara dua ni? Ada jawab, sama banyak hafalan. Dah lah sama pintu. Kemudian sama ramai anak. Kemudian sama tua. Kemudian sama banyak hafalan. Sama banyak hafalan Quran. Maknanya hafalan Quran tu menjadi nilai di antara satu sama lain. Itu kekuatan dipanggil. Kalau sama banyak hafalan Quran, sama 102 ayat. Hafalan dua-dua ni. 286 ayat. Dua-dua ni. Misal contohnya. Sama juga. Tu kita boleh buat undian lah, senang cerita ni. Buat undian pada kita ni nak letak yang mana satu. Yang hadis yang keseterusnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jari. Rasulullah sebut, orang yang terbaik dalam bersahabat, siapa yang terbaik dalam dia? Orang yang terbaik di sisi Allah dalam bersahabat, siapa yang terbaik dia bersahabat? Ni kadang-kadang kita katakan, kalau kita nak bersahabat, sahabat yang macam mana? Yang Allah suka. Sahabat yang berbuat baik pada sahabat, bukan sahabat yang buat jahat pada sahabat. Orang ni orang yang terbaik di sisi Allah. Kalau kamu jumpa orang macam ni, sahabatlah dia. Dengan dia tersebut, Rasulullah sebut demikian. Orang yang terbaik di sisi Allah dalam bersahabat, siapa yang terbaik dalam bersahabat? Dia mendahului sahabat. Kaedah kita kan, bila kita bergaul dengan orang ni, jangan kita bergaul sekadar pergaulan umum, tak. Tapi kita bergaul sampai kita bersahabat. Kita dekat dengan dia. Bila kita dekat dengan dia tersebut, kita ni dah dianggap orang yang terbaik. Dia panggil demikian. Dalam bersahabat. Dan Rasulullah jawab, sebut lagi, wa khairul jiran indallah, dan jiran yang terbaik di sisi Allah siapa? Orang jiran yang terbaik, khairuhum li jari, mereka yang terbaik terhadap jiran dia. Kita cari siapa yang dia berjiran ni, memang jiran tu puas hatilah jiran dengan dia, tak susah bila berjiran. Ini di antara orang yang terbaik lah di kalangan kita ni. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Babul birrul walidain wasilatul arham. Bab di mana kita berbuat baik pada kedua ibu bapa kita dan mempereratkan hubungan kekeluargaan. Tajuk ni lah yang kita akan sambung pada akan datang nanti. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.